Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersambung bacaan fiqh sirah, memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang wajib dipelajari tentangnya, difahami kemudian diikuti. Ia bukan suatu pilihan bagi manusia, terutamanya orang Islam. Dia adalah kewajipan. Maka karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, jika benar kamu cinta, yakni beriman kepada Allah, maka ikutlah aku. Ikut Nabi ini wajib, supaya Allah juga akan membalas cinta kamu dan mengampunkan segala dosa kesalahan kamu. Berarti orang-orang yang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam puncanya adalah kejahilan terhadap sosok tubuh yang hebat ini. Punca dia jahil. Jahil ni punca dia tentulah kerana tidak menjengah apa yang ada sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Akibat tidak pernah membaca, memahami dengan betul sirah Nabi, dia akan jauh daripada ikutan dan contoh yang betul. Keakhirnya apa yang berlaku dalam hidupnya adalah adat, kebiasaan, ikut-ikutan apa yang dia nampak depan mata. Orang ramai buat, dia pun buat. Tak torah, tak tentu halah adakah ini dibenarkan ataupun tidak. Siapa kenuri hari ni lah. Bila orang Melayu ni bila boleh buat kenuri lah, tak apalah. Kita memang suka kenuri tu. Kenuri tak apalah. Tapi yang duk campur macam-macam tu, kalau tanya tuan kenuri tu, dia pun tak tahu nak jawab. Abanglah orang buat lagu ni, kami pun buat. Orang buka lagu, kami pun buka lagu. Orang mai pesanding lah anak kami. Sedangkan kenuri itu adalah sunnah. Perhabis duit pun banyak. Maka sia-sia duit yang dihabiskan belas-belas ribu, ada yang puluh-puluh ribu, bila dicampur dengan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malang. Dia merasa tak apa. Awal-awal buh selawat elok. Lepas tu elok pengantin sampai berdoa, ya Allah, berkatilah pengantin apa semua. Elok pengantin mula makan, dia mula keluar lagu macam-macam. Siapa nak bercampur? Malam baca Yasin lah. Pengitu imam baca tahlil lah. Apa cerita ni? Faham ke tidak? Hak mana urusan agama? Hak mana perkara maksiat? Sampai jelas-jelas lagu tu pun tak boleh nak beza. Ini pelik. Cukup teruk. Baik. Malam ni
Setelah kita baca pada pertemuan yang lalu rahsia pilihan Allah untuk mengutus nabinya yang terakhir dan paling mulia adalah Mekah, yang sangat mundur, asing, tidak ada aktiviti yang rancak kecuali lah hal-hal kekampungan sahaja berbanding dengan Rom yang sedang memerintah kawasan yang luas, di sebelahnya Parsi yang menandingi kekuatan politik, ketenteraan dan juga pengaruh pahaman agama, di samping India dengan Hindunya dan Greek atau Yunan dengan falsafahnya. Tetapi dipilih juga Mekah yang ia hanyalah tempat tujuan pada musim haji untuk melakukan ibadah yang sebahagiannya dicampuri dengan perkara rekaan manusia. Baik, malam ni kita dengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada nabi-nabi yang Allah utuskan kepada manusia. Dan apakah hubungan dakwah Nabi dengan dakwah-dakwah yang telah dilaksanakan oleh para anbiya yang diutuskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah kita ketahui secara konsisten apa yang disebut mimma ulima minad dini bid-darurah, apa yang diketahui daripada agama ni secara jelas, tak ada siapa pun dia boleh buat keliru, iaitu tidak ada lagi nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mendakwa bahawa dia nabi, hukumnya kafir dan wajib ditolak, wajib diminta bertaubat, dan jika tidak wajib dibunuh. Itu berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mengaku jadi nabi adalah Musailimatul Kazzab dan seorang lagi Al-Aswadul Ansi, dan ada seorang wanita yang saya tak hafal nama dia. Seorang perempuan pun mengaku nabi juga. Semuanya diperangi habis-habisan dan dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat kepada perkara tersebut, iaitu Nabi penutup atau dialah yang terakhir sekali diutuskan. Kata Nabi, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyana. Perumpamaan aku dan para anbiya sebelumku adalah seperti seseorang yang membina satu bangunan, fa ahsanahu wa ajmalah, dia cantikkan bangunan tu, dia buat elok. Masya-Allah, kita ruang masjid kita ni masya-Allah cantik. Duk bina pula sebelah sana. Lalu yang tinggal hanyalah seketul satu ruang di dinding muat untuk seketul bata. Tang tu ada ruang kosong. Maka orang yang mai tengok bangunan tu pun pakat kata, lawa, hebat. Tapi kenapa ada satu ruang kosong ini? Jikalau dipenuhi alangkah sempurnanya binaan ini. Fa anal labinah, kata Nabi, akulah seketul bata itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup kepada segala para nabi. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah datang dari unsur atau sumber yang sama dengan dakwah-dakwah nabi-nabi sebelum itu. Juga kita ketahui dalam kita mempelajari ilmu aqidah bahawa setiap para anbiya dia datang dengan 3 perkara yang mendasari dakwah mereka. Yang pertama ialah aqidah. Tak ada Nabi tiba-tiba mai cerita pasal sembahyang, tutup aurat, buat baik, sabar.
tanpa dia cerita akidah dulu, nak kena percaya apa dulu. Semua para anbiya datang tanam kepercayaan dulu. Karena bila percaya, hak lain baru diterima. Tapi kalau tak percaya dengan Allah, yang lain buat baik lagu mana pun tak diterima. Yang kedua, minta maaf. Akidah ini. Yang kedua, syariat. Dan yang ketiga, akhlak. Baik, kita lalu satu-satu. Yang pertama, akidah. Akidah ini, para ulama sebut dia sebagai al-ikhbar. Dia adalah pemberitahuan bahawa Allah itu Esa, memerlukan tasdiq, membenarkan daripada pihak hamba terhadap apa yang diberitahu oleh Allah melalui perantara Rasulnya. Kenapa Allah tak, bahasa kita lah, tak jengui habaq sendiri? Tu. Dia pertama, hak Allah untuk buat macam mana pun sebagai yang paling berkuasa. Yang kedua, pada bab akidah ni ada satu perkara nama dia, ada satu unsur nama dia nau'ul imtihan, ada satu jenis ujian, supaya Allah boleh lihat siapa yang betul-betul dapat berita tentang aku dan dia percaya walau melalui perantaraan. Apa kita lah kadang menteri ke agung ke duk cakap, atau dia keluar arahan, bukan dia keluar secara langsung, dia suruh hak bawah-bawah dia abang. Ya ada ketika dia keluar, tapi begitulah halnya orang-orang yang berkuasa. Maka Allah memilih untuk mengutuskan manusia yang dilantik sebagai Rasul, yang dikenali hidup bersama mereka, membesar dengan mereka, kemudian dipilih menjadi Rasul, mengkhabarkan perkara-perkara yang tidak pelik pun pada segi akal. Pada ketika manusia ambil benda yang lebih pelik, tak boleh diterima oleh akal sebagai Tuhan. Sebab itu akidah tak pernah berubah sejak diutuskan Nabi Adam AS sehinggalah berlakunya kiamat, iaitu pada dakwah Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ia adalah dakwah kepada beriman terhadap keesaan Allah, membersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak, beriman dengan hari akhirat, perhitungan dan pembalasan, syurga dan neraka. Semua Nabi cerita lagu tu. Semua Nabi cerita macam tu. Dan setiap daripada Nabi yang diutuskan itu datang untuk membenarkan dakwah Nabi sebelumnya, dan datang untuk memberitahu tentang Nabi yang akan dibangkitkan pula selepas dia. Begitu halnya, supaya manusia itu sama ada dia tolak atau tak tolak, dia sudah tahu bahawa akan ada pula Nabi yang diutuskan. Seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani pada detik-detik bi'tsatin Nabi, kebangkitan Nabi itu, mereka telah meramal macam-macam. Dan ramalan mereka melalui hasil pembacaan daripada kitab Taurat dan Injil mereka menyatakan bahawa benar itulah Rasul yang terakhir. Namun kerana dia membawa kitab baru yang memansuhkan kitab lama mereka, maka rasa tercabar, apatah lagi kitab itu bukan dalam bahasa Ibrani, seperti halnya Zabur, Taurat, Zabur dan Injil. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu. Telah Allah syariatkan kepada kamu daripada agama ini apa yang dia wasiatkan, yakni apa yang Allah beri arahan kepada Nabi Nuh, dan sama seperti mana yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan begitu juga sama seperti apa yang kami pesan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, iaitu hendaklah kamu tegakkan agama ini dan janganlah berpecah belah, yakni menjauhkan diri kamu daripada agama ini, iaitu al-aqidah. Sama sahaja sejak dulu sampai hari ini. Maka kerana itu tak boleh digambarkan atau tak boleh diterima oleh akal bahawa dakwah-dakwah Nabi sebelum ni boleh berbeza antara satu dengan yang lain pada segi akidah. Sekira-kira contohnya ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia bahawa Allah ni ada 3. Mai pula Nabi lain habaq kata tak, 2 je. Hantar lagi satu Nabi pula selepas itu kata baik, zaman aku Allah satu je, tak ada sekutu. Lihat kecelaruan yang berlaku. Maka tak mungkin bila dianggap Nabi Musa sebagai Nabi, Nabi Isa sebagai Nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi, tiba-tiba ajakan kepada akidah berlainan. Orang Yahudi kekal dengan Tuhan mereka adalah Tuhan yang khusus. Lana ilahun walakum alihah. Bagi kami satu Tuhan dan bagi kamu Tuhan-Tuhan yang lain. Wa ilahuna taghallaba ala alihatikum. Dan Tuhan kami yang satu itu telah mengalahkan Tuhan-Tuhan kamu. Ini yang tercatat dalam kitab lama mereka, Talmud, juga Al-Asfar. Sisipan-sisipan atau suhuf yang turun kepada mereka pada zaman Nabi Musa namun telah dipesongkan. Ta'assub mereka pada pegangan mereka yang menyebabkan akhirnya mereka menjadi kufur. Sebab itu mereka tak melafazkan Allah. Allah ni tak ada. Tak ada. Dia kira pahaman ni apa? Naam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik, adapun dalam bab syariat. Syariat ni adalah satu sistem perundangan hidup. Sama ada untuk hidup dengan elok pada hari ini di dunia dan juga untuk hidup dengan elok di akhirat. Itu nama dia syariah. Panduan hidup. Dunia pun elok, akhirat pun elok. Maka dia dalam bentuk al-insya. Insya ni apa? Arahan dan larangan. Itu makna dia syariat. Suruh dan larang. Maka syariat ini dia boleh berbeza antara seorang nabi dengan nabi yang lain, antara syariat satu umat dengan umat yang lain, berdasarkan kepada masa, berdasarkan kepada kekuatan umat itu, berdasarkan kepada kemudahan yang ada pada zaman tersebut, berdasarkan kepada tempat yang dihuni oleh kaum-kaum tertentu yang diutuskan Nabi kepada mereka oleh Allah. Maka datang syariat meraihkan masa, tempat, keadaan dan juga persekitaran mereka. Maka sudah tentu apa yang turun pada nabi-nabi yang lain tak dijadikan syariat kepada umat Nabi kita. Kita lah umat Nabi SAW. Kecuali sebahagian para ulama menyatakan dalam bab usul fiqh, syar'u man qablana syar'un lana idza lam yarid
ma yukhalifuh. Syariat umat sebelum kita adalah syariat kita juga, selama tak datang apa-apa dalil yang menyalahinya. Namun para ulama menyatakan tidak. Syariat kita yang kalaulah dahulunya ada solat itu tak sama seperti solat kita, maka itu kekal sebagai syariat mereka. Syariat kita lain, bilangan lain, jenis rakaat apa semua, bacaan lain. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog Nabi Isa alaihi salam terhadap kaumnya dengan kaumnya. Katanya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Allah utuskan aku untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurah, ai fil aqidah, dalam bab aqidah. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Dan aku diutus juga untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan ke atas kamu sebelum ini. Itu bab fiqh atau syariat. Karena kita tahu pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel zaman tu kerah, ketegak, dan mereka ni duduk di bawah tekanan perhambaan Firaun yang begitu lama. Akibat penderitaan tekanan itu, mereka juga menjadi kasar dengan Nabi Musa. Kasar panggil Musa ya, hoi ya bahasa kita. Musa, kami lapar. Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Musa, buatkan kami Tuhan dah tu. Macam mana depa ni banyak Tuhan ni. Tu. Nabi Musa tinggal depa 40 hari je. Habaq kata hangpa tunggu saat, aku tahu hangpa ni nak isi kekosongan yang begitu lama tanpa mampu beribadah menyembah Allah dengan betul. Tunggu saat Allah panggil aku nak bagi syariat, iaitu Taurah. Pi 40 hari balik-balik mai sembah anak lembu dah. Maka dengan hak kerah lagu ni, syariat pun kerah. Maka untuk bertaubat daripada syirik kena bunuh diri. Sedang dalam syariah kita, siapa yang syirik wal-iyadzu billah, murtad contohnya, dia kena istitabah, kena minta taubat, lepas tu patah balik taubatnya. Apa Allah kata kepada kaum Nabi Musa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Hendaklah kamu bunuh diri kamu, itu yang paling baik di sisi Allah Tuhan kamu. Lalu dengan sebab itu dia akan menerima taubat kamu. Langgang arahan. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kata Allah, hampa pun tahu, Tok Wan hampa dulu, bila depa ni ketegak melampau, Nabi Musa larang jangan duk turun tangkap ikan pada hari Sabtu, depa pergi tangkap juga. Lalu Allah tukar mereka menjadi beruk-beruk yang hina. Jadi buruk sungguh. Kita tak tahulah orang duk sebut sebelum ni tu macam-macam, tapi sungguh-sungguhnya kita tak ada lagi kot. Walau benda tu harus pada segi akal dan juga naqal, harus benda tu berlaku, tapi tidak begitu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik, yang ketiga, ada pun akhlak, maka itulah sejak zaman dahulu sampai hari ini, sejak Nabi terawal hinggalah Nabi terakhir. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka tidak benar kononnya
agama Kristian adalah agama yang paling rahmat dan penuh kasih sayang. Sekira-kira Nabi Isa apabila di antaranya bila dia disalib, dia memilih untuk tidak melawan dan tidak memohon apa-apa bala dikenakan ke atas orang-orang yang mengkhianati dan membunuhnya. Bahkan disebut dalam Bible mereka bahawa kata Nabi Isa, dia pun tak kata Allah, kata Isa aja. Walhal kitab Taurat, kitab Injil adalah kalam Allah. Nabi Isa kata, jika ada orang yang memukul pipimu sebelah kanan, maka berilah pipimu yang sebelah kiri pula untuk dia pukul. Maknanya bagi dia puas tampak. Kalau ada orang penumbuk belah kanan, jangan marah, jangan lawan. Bagi nak tumbuk sekali lagi belah kiri, gedebuk, selesai, balik. Sungguh ke dia buat lagu tu? Amerika negara Kristian cukup dahsyat punya, sungguh ke? Orang tak ada tembak dia pergi tembak orang dah. Adakah satu roket Iraq sampai kat dia? Sedangkan dia 2 kali ranapkan Iraq. Adakah satu peluru Afghanistan sampai kat dia? Sampai dia serang Afghanistan dari tahun 2000 berapa? 2008 kah? Atau sebelum tu lagi? Iraq 2003, hak kali kedua. Sampai hari ni dua-dua negara ni bergolak. Tak selesai. Apa? Dia pun tumbuk hang ke? Kalau tumbuk, bagilah pipi belah kiri tumbuk sekali lagi. Kalau betul ikut Bible hampa tu. Ini tak dan tumbuk, hampir hantam. Kan? Jepun pernah serang Amerika, Hawaii. Ya, teruk jugalah. Awak tak suruh Jepun pergi serang lagi dalam. Apa hantar bom atom pergi? Merapu. Dia nak bagi sedap diri ya, nak bak kata ni agama kami lah paling kasih sayang, paling toleransi, jaga hak asasi manusia. Benarkah? Tidak. Tidak. Akhlak sama. Yang kata sabar daripada zaman tu sampai hari ni kena sabar. Nabi Adam kena sabar terhadap satu pokok. Sampai hari ni kita kena sabar juga terhadap beberapa perkara yang dilarang. Memaafkan. Nabiullah Ibrahim memaafkan orang yang menzaliminya sampai tauk dia, campak dia dalam api. Maka memaafkan juga adalah akhlak untuk umat-umat nabi-nabi yang datang selepas itu. Selamanya begitu. Itulah akhlak yang tidak berubah. Amanah, jujur apa semua ni sama saja halnya tuntutan sejak diutuskan nabi yang pertama sehinggalah yang terakhir. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka jelas di hadapan kita ketiga-tiga perkara yang besar yang dibawa oleh para anbiya ini adalah daripada sumber yang sama. Dan setiap yang beriman kepada Allah akan disebut sebagai Muslim. Kita lihat bagaimana daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi kata Allah, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ingatlah ketika Tuhannya, yakni Allah berkata kepada Ibrahim AS, "Islamlah kamu, yakni tunduklah." Lalu katanya, "Aku tunduk kepada Allah Tuhan sekalian alam." Lalu Nabi Ibrahim mewasiatkan pula, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Dia pesan pula dekat anak-anak dia. Dan Nabi Yaqub juga pesan kepada anak-anak dia, "Ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku,
sungguhnya Allah telah pilih bagi kamu agama ini, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Muslim. Dari dulu lagi kata Islam tu adalah agama yang benar. Muslim adalah orang yang beriman kepada Allah. Lagi Nabi Musa alaihi salam, orang Yahudi juga adalah Muslim, orang Islam. Jika benar dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tidak mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin." Dan tidaklah kamu wahai Firaun marah dan mengambil tindakan ke atas kami kecuali kerana kami beriman terhadap ayat-ayat Tuhan kami ketika datang kepada kami dengan jelas. Yakni tukang-tukang sihir Firaun ni, bila sihir mereka dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa, terus mereka sujud beriman kepada Allah Tuhan Musa alaihi salam, kerana depa tahu yang kata sihir ni adalah mainan mata aja. Tiba-tiba ulang Musa alaihi salam memang telan sungguh tali-tali mereka yang digambarkan secara palsu sebagai ulang. Nak kata apa lagi? Kan ahli silat mata ni dia tahulah, sama-sama dia ni dia tahulah macam mana dia nak kelentong. Tapi mai orang yang boleh buat betul sungguh dia menyerah. Dia kata hang ni bukan ahli silat mata ni lain punya cerita ni. Bila Firaun tahu depa beriman, Firaun nak bunuh depa pun kata, ya Allah, penuhkanlah ke atas kami rasa sabar. Limpahkanlah dalam diri kami rasa sabar dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Zaman Nabi Musa pun Islam. Zaman Nabi Isa, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Bila Nabi Isa merasakan bahawa sebahagian besar di kalangan kaumnya kufur, lalu dia berkata, siapa yang nak tolong aku ke jalan Allah? Berkatalah anak-anak murid yang dekat dengan dia yang Allah sifatkan sebagai al-hawariyun, pembantunya. Kata mereka, kamilah pembantu-pembantu Allah. Kami beriman dengan Allah dan bersaksilah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Tengok, muslimun. Nah, tentulah apa yang Nabi bawa kepada kita, umat yang terakhir, agama ini nama dia Islam, sama dengan apa yang dibawa dalam agama Nabi-Nabi terdahulu, iaitu Islam. Kata Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka sangat pelik jika sumber yang satu itu dia punya nama dia banyak. Allah yang sama turun tapi sat nama Islam, sat nama Buddha, sat nama anu, sat nama ni. Betul ke? Maka jelas di hadapan kita bahawa kesemua yang dibawa oleh para anbiya adalah Islam, dan semua manusia yang beriman kepada Allah zaman dulu sampailah kiamat adalah Muslim. Maka rumusan sekali lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para anbiya membawa 3 benda: akidah, syariah dan juga akhlak. Kita boleh katalah, kalau kita kiaskanlah secara zahir hari ini, kalau kita buka satu syarikat atau sekolah, dia akan ada visi dan misi. Yang ni akan diletak oleh pengasas pertama. Misi dia apa yang segera, visi dia yang akan datang. Segera kami kena buat yang ni 5 benda, yang akan datang kami nak tengok 3 benda ni berjaya. Misi dan visi ni tak boleh berubah.
Mati bos yang pertama atau pengetua yang pertama, mai pengetua yang kedua, ketiga, kelima, ke-18. Semua kekalkan misi dan visi. Apa yang berubah? Pelaksanaan. Itu kita kata syariat. Kod 15 tahun dulu, silibus yang kita ajak kat sekolah untuk anak-anak murid kita dah tak berapa nak relevan. Boleh tukar. Kod sistem, kita jumpa sistem baru, hafazan ke, sistem baru nak boleh bagi bahasa Inggeris kemas, bahasa Arab kemas. Boleh tukar. Pelaksanaan boleh tukar. Tapi hadaf matlamat tu tak boleh. Nah, begitulah. Allah utuskan para anbiya, matlamat dia semua kenai Allah, beriman kepada Allah. Cara untuk sampai kepada Allah iaitu ibadah dan syariah harus diraikan mengikut kesesuaian umat-umat tersebut. Maka tentulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak kelonggaran rukhsah. Sedang sebahagian umat dahulu banyak kepada mereka al-azaim, benda-benda yang ketat. Mereka kita ar-rakha, dipanggil ar-rukhas, kelonggaran yang banyak. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu kalau sungguhlah umat Islam hari ini dia baca sejarah umat-umat terdahulu, cukup kalau dia ambil kisah-kisah para anbiya dalam Quran bersama dengan umat-umat mereka, cukup untuk dia menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah kerana berada dalam Islam. Sebab sangat banyak keringanan yang terdapat dalam Islam. Sangat banyak. Subhanallah. Kemarin kami duk baca tu kitab fiqh lah dengan anak-anak, dengan budak-budak di sekolah. Bab waktu-waktu solat. Waktu-waktu solat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ada 5 waktu. Dan pertama, lihat bagaimana pengagihan waktu tersebut. Awal hari, tengah hari, dekat-dekat nak hujung hari, lepas tu awal malam, tengah malam dan hujung malam, permulaan hari pula. Agihan yang cukup cantik. Baik, dalam Allah letak waktu tu, waktu masuk pukul berapa. Subuh bila naik fajar sadiq, zuhur bila gelincak matahari, asar bila matahari bayang. Ni kira ukur zaman dulu lah. Bayang satu benda sama dengan dia. Kalau kayu tu satu kaki, bayang dia pun satu kaki. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Maghrib bila tenggelam semua matahari nampak mega merah. Isyak bila habis mega merah tu, sampai fajar yang kedua pula esok pagi. Kelonggaran tu, waktu-waktu dia tu dipanggil muttasa'un. Ada keluasan. Dia ada waktu ikhtiar dan dia ada waktu jawaz. Waktu yang baik untuk kita solat di awal dia. Tapi ada waktu yang boleh. Dan nanti hujung dia ada waktu wajib terus segera solat, tak boleh buat apa dah waktu tu. Contoh kita terjaga tidur pagi, terlelap lah, terlajak, sengaja haram. Kan? Tidur kata insya-Allah esok belum subuh mangkit dah, tahajud apa tata. Lum. Pukul 7 sedang. 7:10 minit habis waktu. Pukul 7 tu boleh tak duk buat mengeliat dulu. Duk biasa gosok gigi 5 minit pun gosok gigi 5 minit juga. Kan? Lepas tu duk nak buang, nak berak pun duk melengung sopa dengan mengkit-kit 5 juga. Boleh tak? Tak boleh. Haram kecuali berwuduk dan bersiap untuk solat. Sebab apa? Kalau dia lajak, dia berdosa. Tu kata ada keluasan yang cukup besar. Pernah teringat satu hari ada sahabat kami ni, waktu di kuliah dululah, Zuhur masuk contohlah waktu sana tu lain lah waktu dia. Contoh Zuhur masuk pukul 1:30 azan.
kuliah tetapkan pukul 2 baru sembahyang Zuhur. Azan lah pukul berapa pun, pukul 2 baru sembahyang Zuhur. Sebab apa? Ya, waktu solat dia berubah-ubah. Waktu kelas, kalau nak hari ni nak berhenti pukul 1 suku. Lepas 2 minggu 1.30 pula. Lepas 3 minggu 1.45 pula. Payah lah. Nak susun jadual tak boleh. Payah. Akan ada waktu yang tak sempat guru nak masuk mengajar dengan sempurna. Maka diletakkan oleh pejabat pukul 2 sembahyang Zuhur. Dia mangkit bersyarah. Dia baca hadis semua. Afdalus salati fi awwali waqtiha lah apa dia kata ni Nabi suruh sembahyang awal waktu apa semua. Tak apa Syekh ni dengar, dia duduk ceramah ni tungtang. Kita ni dahulu kalau Allah, kemudian lepas itu Allah akan mudahkan apa saja. Dia duduk ceramah ni. Elok habis Syekh kata, "Baik. Haram tak kalau saya sembahyang pukul 2?" Syekh tanya, "Haram tak kalau saya sembahyang pukul 2?" Dia kata tak haram. Tak haram, cukup. Haram ke tak? Tak haram. Tak haram ke cukup. Hari kalau tak ada kuliah, azan, terus sembahyang. Macam tu yang aku buat, dia kata. Tapi bila mai di sini kuliah, pejabat letak pukul 2, kena sembahyang pukul 2. Sebab apa? Nak bagi semua sama, semua boleh duduk sama sembahyang, tak bagi semua patah balik masuk dewan ngaji ataupun kelas. Kalaulah Islam macam hang nak, berapa ramai masuk neraka dah. Kan? Ada pejabat yang yalah, dia rehat lewat sikit, ada yang rehat awal, masuk pula awal. Macam-macam waktu kita ni ada yang rehat tu boleh makan terus, ada yang tak boleh makan lagi. Aku kena rehat betul-betul dulu saya baru boleh makan. Ada yang rehat-rehat terus makan. Nah, keluasan yang Allah bagi kepada kita, masya-Allah. Siapa tak mahu sembahyang lagi tak tahu. Nak ambil 10 minit daripada 3 jam yang Allah bagi, 4 jam yang Allah bagi pun tak boleh. Ini sangat teruk. Dan dia tidak menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat meringankan apa syariat yang diturunkan ke atasnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik, timbul persoalan. Maka kenapakah di sana ada umat-umat yang diturunkan agama langit dan kitab daripada Allah, mereka mengkhususkan apa yang datang kepada mereka untuk diri mereka sahaja, seperti Yahudi dan Nasrani. Kenapa tak dibuka agama Yahudi kepada orang lain? Tengok, Yahudi nak masuk Israel tu, nak duduk dalam negara Israel, kena bentang dulu dekat mereka, buat permohonan dan tunjuk bukti silsilah keturunan dia mesti ada sampai kepada Yahudi betul-betul. Kan ada sekumpulan Yahudi di Ethiopia, Habasyah. Depa dakwa depa ni Yahudi. Maka kerajaan Israel pun bincang, panggil wakil depa mai bentang tak Yahudi mai kok mana hangpa ni. Macam mana Yahudi pun ada gelap juga. Kami ingat semua putih cerah dulu kami. Kaji jumpa diizinkan masuk, tapi maka jadi orang kelas ketiga kerana warna. Teruk juga. Dia tak buka kat orang lain. Pasal apa lagu tu? Kecelaruan ini berlaku kerana apa? Kesombongan sahaja. Bukan apa-apa. Dia nak abang kata kami Nabi paling banyak, kitab paling banyak kat kami. Maknanya kami ni la nahtaju ila ghairina, kami tak perlu pada orang lain dah. Bayangkan berapa kurun Nabi duk mai kat kami. Beratus Nabi-Nabi yang utus kat kami. Tetap kena tinggal semua untuk beriman kat Nabi hak seorang tu. Kena tolak habis semua ni.
Nabi-nabi dengan kitab pun semua dia tak boleh. Kena beriman dengan Muhammad dan Quran dia saja. Ini kesombongan. Dan kejahilan terhadap apa? Yang kita terangkan tadi. Hubungan dakwah antara nabi-nabi itu. Maka jika mereka percaya sungguh, faham sungguh macam yang ada dalam Taurat dan Injil mereka sebelum dipesongkan, bahkan ada di tangan mereka kebenaran-kebenaran tersebut, kalau fahamlah bahawa tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali saudara kepada nabi mereka, utusan yang sama daripada pengutus iaitu Allah, tugas yang sama iaitu dakwah, syariah yang menetapkan ibadah sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Allah, akidah adalah sama mempertuhankan Tuhan yang Esa, tak ada masalah. Tapi masing-masing nak abang, kami paling hebat. Maka Yahudi dia nak tunjuk kehebatan dia dengan dia pegang sungguh dengan Taurat dia. Memang mereka ni ada hafiz ada. Kita hafiz Quran, mereka ada hafiz Taurat. Mereka ada satu parti untuk orang agama saja. Dia punya ahli parti ni sikit, tapi dia paling kuat. Mana-mana parti lain nak menang, kena minta restu dia. Karena mereka ni duk keluar fatwa. Dipanggil Al-Haqamat. Bahasa ni padri lah. Al-Haqamat ni orang alim mereka. Kalau mereka ni desak kerajaan, baca dengan Taurat, Talmud lah apa semua, kerajaan kena dengar. Tu. Kristian, dia bangga dengan ramai penganut dia. Sedangkan siapa pun tak baca Bible tu. Siapa pun tak baca. Siapa pun tak hafal sebab apa? Banyak versi. Hak ni kau ni tulis, yang ni kau ni tulis, yang ni kau ni tulis, yang ni. Macam-macam kecelaruan yang ada. Sampai siapa nak baca? Bahasa dia pun banyak. Quran dah berapa bahasa? Satu tu. Yang lain terjemahan kita tak panggil Quran. Tafsiran kita tak panggil Quran. Taurat juga begitu, bahasa dia asal Ibrani. Tapi Injil atau Bible ditukar terus bahasa ikut. Ni Bible Melayu, ni Bible Rusia, ni Bible Amerika, ni versi UK, ni versi ada apa banyak? Bahasa asal mana? Tak ada. Tak ada siapa dibaca yang bahasa asal, kecuali sikit sangat. Ini jelas menunjukkan bahawa apa yang mereka dakwa sebagai Alkitab itu, ia adalah tulisan tangan dan rekaan semata-mata. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, moga bab ni memberi pencerahan kepada kita insya-Allah tentang kekuatan dakwah ini. Sebenarnya dia hanyalah penerus, bukan suatu yang asing. Namun apabila manusia menjarakkan diri daripada Allah, mereka lihat Islam adalah satu benda baru yang datang untuk mengusir kebiasaan yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka. InsyaAllah jika Allah panjangkan umur, tahun depan kita akan masuk apa yang dinamakan sebagai Al-Jahiliyah dan kesan-kesan peninggalan agama Nabi Ibrahim AS. Apa maksud jahiliyah itu? Adakah ia kejahilan ataupun kepura-puraan terhadap perkara yang benar? Yakni menyelimut perkara yang benar lalu dizahirkan apa yang bertentangan dengannya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nak kempen satu Ustaz, tuan-tuan. Apa kami dah buat projek ternakan kambing susu di Mahat. Kambing pun ada orang hadiah lah, main dalam 50-60 ekor. Jadi tiap hari duk perah susu segar. Memang kambing ni khusus kambing susu. Apa bela kambing tahu nama apa? Sanen.
Memang susu banyak lah setiap hari duk perah. Kalau tak perah memang rosak. Kambing tu boleh sakit. Kami ada bawa lah susu segar pagi tadi perah, beku kan. Kemudian kami jual. Sebotol 500 ml ni dalam RM10. Boleh minum terus pun tak apa. Atau boleh nak masak, campur dengan Nescafe ke apa boleh. InsyaAllah. Susu kambing tu tak tahulah. Dia punya khasiat dia masya-Allah sangat baik untuk imun badan kita insya-Allah. Jadi dana itu akan dikembalikan mula ke Mahat insya-Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Dan kalau nak dapatkan ada di luar tu lagi anak-anak saya, depa tukang perah dan depa tukang jual sementara cuti Covid ni. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.